Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak buat LDP yang kedua. Yang kedua. Okey, kami dah share screen ke ni? Belum Belum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita laksanakan juga LDP kita yang kedua, iaitu refleksi R&R kali yang kedua. Hari tu kita dah bincang juga. So hari ni 26 April 2022 kita laksanakan kita punya program. Walaupun petang ni ada program, kita selit juga sebab kalau kita tak buat, nanti kita tak tahu bila lagi kita akan dapat menyelit program kita. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita baca dulu bacaan umul kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, ahli keluarga baginda, kepada diri kita, ibu bapa, ahli keluarga dan guru-guru kita dan semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okay, Alhamdulillah, selamat datang kawan-kawan. Okay, kita tengok kita Kak Min bentangkan dulu bahagian Kak Min ni. Okay, seperti tempoh hari kita tengok kesan reflection ke atas pendidikan, iaitu ada allow new learning to be integrated with existing knowledge and skill. Jadi Kak Min kat sini kita tekankan kepada new knowledge, kepada new knowledge. Okay, new knowledge, bila kita buat reflection kita akan dapat ilmu baru bagaimana nak menyampaikan kita punya pendidikan, iaitu kita dah rancang, kemudian kita lakukan, kemudian kita merefleks, kita rancang semula. Okey, itu adalah reflections. Sebenarnya reflection ini kita lakukan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita hari-hari. Okey, ini kita kami nak tengok, nak tunjukkan tentang analisis penghantaran R&R. Matematik, kita ada 3 kali penghantaran, iaitu pada 7 April ada 13 R&R telah dihantar, 14 April 14 R&R, dan manakala 21 April 13 R&R. Kami harapkan bilangan ni akan bertambah dan dia harap kita akan buatlah untuk kebaikan kita bersama. Lagi satu, ia adalah satu sumbangan kita pada dunia pendidikan, terutama dalam kalangan kita, rakan sekerja kita, at least ilmu kepada rakan-rakan kita, berkongsi ilmu. Mungkin dengan cara itu kita dapat secara tak langsung akan membantu anak murid rakan kita.
Kemudian anak murid tu berjaya dengan cemerlang, maka kita pun dapat bahagiannya. Harap-harap begitulah supaya ilmu yang kita kongsi ni bermanfaat kepada diri kita dan juga pada orang lain. Okey. Kat sini kami nak kongsikan satu, ada dua ke tiga kaedah R&R. Yang ni kita tengok kaedah easy box meningkatkan kepahaman 7 orang murid. Macam ni kita tengok Kak Yus punya Puan Yusnita, dia buat ke atas 7 orang murid 5 MPV dalam pengembangan algebra. Okey, biasanya kita tengok biasanya kita akan tengok di 91/2 ni, kalau dululah kami belajar kita pakai anak panah macam ini maka bila buat anak panah macam ni terdapat kesalahan pelajar macam ni, Cikgu Yusnita dia tunjukkan kesalahan dia. Dia hanya buat darapan macam gini saja. Maka apa yang Cikgu Yusnita buat ialah dia buat kaedah rawatannya easy box. Macam mana dia buat? Pertama dia cakap bina 3 kotak. Kotak 1, kotak 2 dan kotak 3. Kemudian pada kotak 1 dikuasakan dapatlah X kuasa 2, kotak 2 pun yang hujung dikuasakan. Kemudian kotak 3 ni didarabkan semua sekali. Kita tengok caranya. Okey, buat 3 kotak. Masukkan ahli dalam pertama letak kat depan. 2X, lepas tu dikuasakan 2. Kemudian ahli yang belakang ni dimasukkan di belakang. Kemudian Cikgu Yusnita dia buat, didarabkan semua sekali. Jadi dapatlah macam itu, 2X darab 3 darab 2. Dan baca inilah hasilnya. Ini contoh yang lain. Okey, sekejap. Okey, kita sambung. Kami tak pandai nak buat yang macam tu. Okey, kita tengok pula kaedah yang kedua. R&R rakan kita yang lain lah iaitu Puan Hamizah Puan Hamizah Izabil. Dia gunakan kaedah rumah untuk meningkatkan kefahaman 4 orang murid dia dalam 2 cekal untuk pengembangan 2 ungkapan algebra. Ini Puan Hamizah punya R&R. Okey, di sebelah sini adalah jalan kerja sebenar. Di sebelah sini adalah jalan kerja sebenar. Manakala kat sini dia tuliskan kesilapan murid. Macam inilah yang R&R yang bagus, dia tunjukkan kesilapan murid. Okey, dia tengok kat sini arah anak panah pendarapan yang salah. Arah anak panah pendarapan yang salah. Yang ini betul. Nampak Tapi yang bawah ni salah. Kenapa Kak Kia tak boleh masuk ke? Sekejap Sekejap. Ada ke Kak Kia? Sekejap. Okay, Nai boleh masuk. Kia ada Kia? Dah masuk. Okey. Okey, kat sini dia tunjukkan, kesilapan murid. Nampak lah. Dia tunjukkan, anak panah penerapan yang salah, maka murid akan mendapat jawapan yang salah.
Puan Hamizah ni buat? Okey, apa Puan Hamizah buat ialah dia buat kaedah rumah. Iaitu dia bina rumah bagi kurungan yang kedua. Dia tambah je atap. Yang duduk di luar didarab dengan yang duduk dalam rumah. So dia buat gabungan tersebut. Okey, kemudian dia selesaikan. Dia selesaikan. Okey. Dia mengurangkanlah kesilapan dalam murid boleh cadangan lain juga. Macam mana nombor dia ni? Okey, cadangan lain ialah kaedah nombor. Kita pakai 1, 2, 3. Kemudian kita suruh dia salin 1, 3, 2, 3. Kemudian salin ikut formula. Jadi 2R, 4R tolak 3S, S 4R tolak 3S. Jadi dia macam rumah juga, semua di dalam bentuk nombor. Di dalam bentuk nombor, kemudian selesaikan sama juga. Ataupun kita pakai yang ni, tapi pakai ni takut ada kesilapan sebab banyak sangat nombor. Tapi bolehlah juga. Okey, kemudian kita tengok kaedah ICK meningkatkan kefahaman orang murid 2 jahari dalam mengenal pasti interaksi antara organisma. Itu Puan Masni. Kesilapan muridnya adalah murid sering tertukar antara setiap jenis interaksi. Okey. Macam mana ICK ialah ingat cara kreatif lah. Menerangkan maksud simbiosis itu apa. Kemudian menuliskan KPM. Macam Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Kemudian apa tu K? Komensalisme, P parasitisme dan M mutualisme. Untuk komensalisme kita tulis no comment. Jadi no tu tidak rugi. Manakala untuk mutual tu ada U tu, ada 2 U, maka kita cakap untung-untung. Untung. Maka kat sini komensalisme satu untung, satu tak rugi, no comment, satu lagi dia dapat untung. Okey, contohnya kat sini lah remora dengan jerung, parasit, kutu dengan manusia atau badut dengan berumah. Okey. Cadangannya, Kak Min cadangkan bila ada macam gini suruh budak cari dulu perumah. Macam ni, nak cari perumah macam mana? Tengok mana yang besar. So misalnya ni ikan jerung dengan ikan remora, yang besar adalah perumah. Maka kita tentukan bahawa jerung tu perumah. Kemudian kita tanyalah, jerung ni untung ke rugi? So jawapannya jerung tak rugi. Kalau tak rugi, no comment. No comment, komensalisme. Contohnya lah. Ataupun kucing dengan sengkenet ni. So dia tentukan dulu perumah. Siapa perumah? Kemudian kalau jawapannya kucing, tanya kucing rugi ke untung? Rugi, gatal, kurang nutrien. So parasitisme. Okey, itu saja daripada Kak Min. Okey, tanpa membuang masa, kita serahkan kepada Puan Suziana Yunus untuk membentangkan kajian RNR-nya. Okey, Suzi dah bersedia? Kami gambarnya pada kami boleh masukkan? Boleh. Sekejap Suzi.
Nampak tak? Dah boleh nampak? Ha? Nampak? Dah boleh? Nampak. Dah. Okey. Kasih tambah tajuk sekali. Boleh, Dah. boleh. Comel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ni adalah RNR saya. Tajuknya adalah penyelesaian sakit dalam menyelesaikan soalan bentuk piawai. Okey, dia punya refleksi 4 orang murid tidak boleh menjawab soalan bentuk piawai operasi tambah. Okey, soalan bentuk piawai ni ada operasi tambah dan tolak, darab dan bahagi. Okey, saya buat contoh soalan 7.2 darab 10 kuasa 8 tambah 6.9 darab 10 kuasa 7. Okey, kaedah rawatannya yang pertama, warnakan indeks dahulu. Okey, kerana kita nak menyelesaikan soalan bentuk piawai, indeksnya mesti sama. Okey, selepas nombor 1 tu, saya ada buat 7.2 darab 10 kuasa 8 tambah 6.9 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 7. Okey, itu adalah jalan penyelesaian sepatutnya. Tapi untuk murid kelas erat, dia nak letak 10 satu. Okay, selepas tu saya bagi dia jalan supaya samakan indeks, sama ada dia nak tambah indeks tu ataupun tolak. Okay, nombor 2 samakan indeks. Saya ada highlightkan warna oren 7 tambah 1 supaya indeksnya sama, dua-dua jadi indeks 8. Okey. Kesilapan pelajar selalunya bukan dekat indeks ni. Kesilapan dia selalunya pada nombor asas tu yang 6.9. Bila kita tambah indeks, titik perpuluhan akan berubah. Okey. Macam contoh tu, kanan ke kiri, okay, pergerakan indeks 1 kali sebab tambah sekali. Saya buat akronim KAKIT. K tu untuk kanan, K tu untuk kiri dan T tu untuk tambah. Okay, biasanya saya akan suruh pelajar ingat KAKIT sahaja. Dan sebaliknya untuk tolak yang soalan bawah tu dia jadi kika. Tapi bila dia dah ingat yang kaki tu, automatik dia akan tahulah yang kalau menolak dia kena kiri ke kanan. Tu jawapannya dekat bawah, tak nampak. Nak suruh dia kelas erat ni nak suruh dia faham pergerakan kanan ke kiri tu. Dia kalau samakan indeks tu dia boleh. Tapi nanti dia tak tahu nak gerakkan titik perpuluhan tu kat mana. Itu saja. Dah Kak Min? Dia okey, yang 7.2 darab 10 kuasa 8 campur 6.9 darab 10 kuasa 1 ke 0.9 tu? Itu dia jadi 0.69 kalau menambah. Tak, yang ni, yang nombor 2. Warnakan indeks, kemudian 7.2 kali 10 kuasa 8. Lepas tu campur 0.9. Soalan 6.9. Kemudian darab 6.9. Tu 6 lah. Lepas tu darab 10 kuasa 7. 7 tambah 1. Jadinya? Dia jadi tambah 1 kan. So point tu dia jadi 0.69. Oh, jadi budak salah dekat mana? Dekat mana? Nombor 1 ke nombor 2 ni? Yang nombor 2, nombor 1 tu jalan kerja sepatutnya. Yang nombor 2 tu untuk kelas erat lah yang dekat titik perpuluhan. Dia tak tahu nak ke belakang ke depan, ke kanan ke kiri. Okey, rakan-rakan ada soalan untuk Cikgu Suzy? Hello? Ada soalan?
Kakit kaedah kanan kiri. Betul ke? Betul tak? Kiri tambah. Kanan kiri tambah. Kanan tu maksudnya apa? Kanan tu maksudnya apa? Titik perpuluhan gerak dari kanan ke kiri kalau dia tambah. Oh, dari kanan ke kiri jadi dia tambah. Okey. Itu dia. Dan bergerak dari kanan ke kiri dia tambah. Bergerak dari kanan ke kiri tambah. Okey. Okey, kawan-kawan ada soalan untuk Cikgu Suzy? Tak ada. Masni ada soalan Masni? Okey, tak ada. Kita teruskan kepada pembentang yang kedua iaitu Puan Hamiza binti Adnan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Sekejap saya present dulu. Kejap. Mana ni? Dah present belum? Dah. Dah kan? Okey, dah. Okey, so saya start saya punya ringkas je. Okey, so saya punya kaedah adalah kaedah warna menyelesaikan masalah untuk mengingati struktur membran plasma dalam subjek biologi tingkatan 4 ni. Okey, so kelas Pak Sains tarikh hari Ahad itulah, hari Ahad 24 hari bulan. Okey, murid yang tidak mencapai objektif 3 daripada 21. Objektifnya adalah memerihalkan komponen membran plasma dan fungsinya berdasarkan model mozaik Bendali. Okey. So ini adalah contoh kesalahan murid 1. Okey, soalannya rajah di bawah menunjukkan struktur. So dia suruh labelkan semualah daripada K sampai S. Okey. Jadi ada yang betul, ada yang salah. Ini adalah untuk murid yang kedua. Okay. So banyak ni dia tak boleh nak ingat kan sebab biologi banyak kena ingat. Jadinya kaedah yang saya guna adalah kaedah warna. Okay, langkah-langkah pertama diminta lukis struktur membran plasma berbentuk 2D dulu. Kalau kita tengok sebelum ni gambar ni dalam bentuk lebih kurang 3D. Kan macam complicated, tak faham, lepas tu gambar pun hitam putih, kurang faham lah. Okay, jadinya kaedahnya adalah dengan melukis dulu membran plasma berbentuk 2D. Okay, begini dia punya gambar. Lepas tu warnakan struktur-struktur yang terdapat dalam membran plasma. Okay, so yang untuk ni kita gunakan warna. Contohnya glycoprotein ni kita warnakan warna pink. Lepas tu glycolipid ni warna hijau. Lepas tu kolesterol lah selalu kita ingat warna kuning kan. Jadi kita warnakan warna kuning. Lepas tu protein peripheral. Okay. Dengan 2 lapisan fosfolipid. Okay, ada satu dekat atas, satu dekat bawah. Jadi bila dah warna barulah murid boleh label struktur. Warna yang telah diwarnakan. Okay, so saya rasa warna ni memang boleh buat murid lebih cepat ingat lah. Itu je lah kaedah saya. Okay tak? Kan ada lagi penambahan? Bagusnya dari segi dia punya apa tu kesilapan murid tu dah ditunjukkan lah dah dikasih contoh gambarnya apa yang murid silap. Okey, untuk ni kita boleh kita boleh tengok terangkan macam ini protein warna sama boleh. Kemudian untuk nak bezakan glycolipid dengan glycoprotein tu macam mana? Glycolipid dengan glycoprotein? Yang ni warna pink dengan warna hijau ni. Kalau glycolipid dengan glycoprotein ke? So glycoprotein ni dia berada dalam
membran plasma kalau glycolipid dia dekat luar. Lepas tu warna pun kita dah lainkan. Maksud glycoprotein ni kita warnakan warna pink, glycolipid kita warnakan warna hijau. Okey. Kalau kat sini, kita tengok kat sini. Okey, ini kita namakan apa ni? Ni sekarang. Apa namakan apa yang mana? Nampak tak Kak Min ni? Tak nampak pula. Oh, tak nampak pula. Ya, susah juga ya. Dekat warna sebelah kanan gambar, sebelah protein liang ada macam warna hijau juga kan? Dia lekat dekat lipid bilayer tu. Dekat lipid bilayer. Okey, itu namanya apa? Yang mana sebelah ni, yang warna hijau ni ke Kak? Dia kan kalau dia lekat dekat lipid bilayer, fosfolipid, dia jadi glycolipid. Kalau dia lekat dekat protein dipanggil glycoprotein. Tu je lah. Nak tambah aje. Kak Min nak tambah. Glycoprotein. Kalau sebab dia dekat dengan protein namanya jadi glycoprotein. Dia lekat dengan fosfolipid dia jadi glycolipid. Itu je Kak Min nak tambah. Okey, terima kasih Kak Min. Itu je tahu saya podcast je. Okey. Tania, kemudian kita pergi kepada pembentang yang ketiga iaitu Syahira binti Ahmad. Kejap Ada presentation? Ada? Dah terkeluar ke belum? Alah, macam mana ni? Dah keluar? Dah keluar. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so saya pun simple juga, sama je. Saya bagi dulu contoh hasil kerja pelajar. Ini adalah topik perpuluhan positif dan negatif. So selepas topik perpuluhan positif dan negatif pun ada juga tajuk pecahan positif dan negatif. So yang pelajar ni dia tahu kalau kita tanya buat apa dulu, buat kurungan dulu, lepas kurungan darab bahagi dulu, lepas tu tambah tolak. Tapi bila buat latihan dia dah jadi cacah marbah. So ini yang sebelum, yang atas itu adalah hasil pelajar. Tengoklah dia buat macam mana. Saya pun tak faham apa dia nak cuba buat sebenarnya. Mungkin dia nak selesaikan yang depan dulu kot. Dia nak selesaikan depan dulu, baru dia nak settlekan yang belakang, baru dia bahagi. Mungkin kot. Okay, lepas tu baru saya suruh dia buat kaedah mewarna lah juga, sama juga. Untuk kurungan, darab bahagi dan tambah tolak menggunakan warna yang berbeza. So kita highlightkan juga terus pada soalan. So kalau bahagi dulu, contoh kurungan tak ada untuk soalan yang ni. So kita buat bahagi dulu. So jawapan untuk bahagi kita turunkan sahaja. So yang lain 0.36 dengan belakang 0.82 salin sahaja ke bawah. So daripada situ dia baru, pelajarnya pun baru cakap, okey cikgu nampak. Macam tu. Kalau kita biarkan je dia jadi macam atas tu. Dia buat belakang dulu ataupun dia buat bahagi dulu secara asing-asing. Dia buat bahagi, dia selesaikan dapat jawapan. Lepas tu dia tak tahu nak masuk bahagi tu dekat mana. Dekat tengah-tengah ke, kat belakang ke, kat depan. Okay. Untuk yang okay, so sama jugalah saya ambil yang contoh pelajar tadi. Saya masukkan dekat RNR saya. Memang guna kaedah warna lah juga. Sama je. Tu je Kak Min. Okey, macam mana dia nak tentukan susunan mana yang dulu? Bagi ke, darab ke? Budak dah tahu yang tu?
Budak dah tahu. Kalau kita tanya Syahira? apa dulu budak dah tahu kalau kita tanya apa dulu, kurungan dulu. Lepas tu darab bahagi. Lepas tu baru tambah tolak. Tapi bila buat soalan, dia dia macam blur. Dia tak tahu nak buat apa. Padahal dia tahu dia kena buat bahagi dulu. Cumanya dia tak tahu nak ambil nombor yang mana satu ke. Siapa tak sure lah budak-budak ni. So, jadi kalau untuk kita kalakan bahagi dulu, so kita boleh tengok step atas ni kan, buat bahagi dulu, so kita warnakan hijau. Lepas selesaikan jumlah bahagi tu, kita just turunkan saja jawapan tu ke bawah. So, kalau tambah ataupun tolak tak ada masalah, kita boleh buat direct je kan, terus. Cuma kalau ada kurungan, darab atau bahagi tu je lah. Boleh ke Kak Min? Okey. Boleh. Kita ni memula, kita buat je yang kita macam ini pun dah nampak kan budaknya boleh kan. Maafkan saya budak baru pun ni belajar. Habis tajuknya apa? Berapa orang tu? Cuba apa nama tajuknya ni? Warna lepas tu? Tajuknya. Kan Kak Mina ajar tu dekat grup tu. So tajuknya apa? Menyelesaikan apa ni? Operasi apa tadi? Syahira? Syahira? Sorry, saya tertutup mic pula. Ni Kak, perpuluhan positif dan negatif. Tapi dia ada pelbagai akan nak nama. Kita buat ni kalau kita tengok contoh Kak Min letak kat grup tu kan. Cara penulisan kita tu dah macam kajian tindakan lah nama dia. Dia punya cara penulisan. Macam kau gunalah macam Kak Min cakap ni. Okay, contoh. Kak Min nak share pula Kak Min punya tengok. Okay. Okay, tengok yang tadi ni. Macam ni lah. Contoh Kak Puan Hamizah binti Zabilnya, kaedah rumah meningkatkan kepahaman 4 orang murid. Jadinya kita taruh kaedah warna, meningkatkan kepahaman berapa orang murid kita tadi tu, kelas apa, tajuknya apa tadi tu. Tuliskan. Dan kalau kita tengok kita dah nulis macam kajian tindakan lah. Ini pun dah kajian tindakan lah yang simple dah bagus Ini contoh bagi yang tadi lewat masuk, kita dah bentangkan beberapa R&R yang baik. Ni Puan Hamizah, tadi Puan Yusnita. Kemudian ni sebenarnya ada tempat nak sediakan PowerPoint. Ini untuk sains contohlah. Contoh untuk sains. Okey. Ada soalan? Sebenarnya kita sepatutnya ada seorang lagi pembentang Cikgu Nazri. Cikgu Nazri tak respon, tak masuk pun. Mungkin dia ada halangan. Jadi pembentangan untuk dia akan ditunda pada minggu depan lah. Dia akan juga ditunda pada minggu hadapan. Okey, bagi yang lambat masuk, tak ada masalah. Nanti rakamannya Kak Min share dulu dalam grup. Okey, ada soalan setakat ini? Kawan-kawan? Sebelum kita ada meeting. Okey, bendanya pendek saja. Tiru siapa yang kemudian ni ada giliran lagi. Bolehlah tiru seperti Kak Yus punya ni Kak Yus dengan Kak Miza. Contoh tengok Kak Yus. Dia nampak kesilapan muridnya buat.
dia tunjukkan kesilapan murid. Ni sepatutnya macam ni, dia tunjukkan macam ni. Kemudian dia buat kaedah exact easy box. Dia pakai kotak. Terangkan satu persatu. Kemudian ini pula Kak Hamizah, okey. Dia tunjukkan mana kesilapan murid. Kat sini. Okey. So kesan dia bila dah salah yang ini maka dia salah yang bawah. Kemudian kaedahnya macam ni lah. Bina rumah. Yang duduk luar darab dengan yang dalam rumah. Okey, selesaikan. Jadi bila kita Puan Hamizah ni dia pakai macam ni, dia tak adalah kesilapan tu mengurangkan kesilapan. Itu contohnya. Ataupun kita pakai nombor pun boleh. Macam ni. Pakai nombor. Kalau Puan Hamizah tu lagi untuk kanak-kanak lah dia suka lukis-lukis. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi siapa yang lewat boleh ikuti rakaman. Okey, Kak Min akhiri dengan ucapan tahniah kepada pembentang. Kepada pembentang yang tak dapat bentang pada hari ini akan ditunda ke bulan 5 punya kajian. Okey, setiap orang ada menyumbang lah Okey, sebelum kita tutup, ada soalan? Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-Ans. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, terima kasih. Minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.